masih lagi lengkap. 5 je yang terkeluar. Laksi dapatkan satu knockdown. Kitsune mendapatkan Triple C di situ juga. Sudah pun dibunuh. So LGD, klasik 3-man play akan dimulakan. Tapi Circle memang tidak bermihak pada mereka. Dan kerana mereka tak ready tadi, sekarang memang sukar untuk mereka masuk Circle. LGD kemungkinan besar akan mati sangat-sangat awal dalam permainan ini. Ya, tak boleh masuk Circle langsung. Tapi Meku dapat satu lagi player daripada LGD. Kurang bernasib baik, mereka diasap oleh Blue Zone dan juga dari player-player oleh DWG. Meku sekarang ni akan ditembak oleh DWG. Avian dari bahagian tepi cuba untuk dapatkan satu angle. Tapi kalau kita lihat kat sini, Tixia akan ditembak dari bahagian tepi. VPE dengan third party yang punyalah dahsyat Kitsune. Cuba untuk teammate tapi Fluke tidak akan memberikan peluang kepada beliau langsung. Tapi sekarang ni VPE dalam bahaya. Kerana 4 rivals tembakan dari jauh. Cuba untuk masuk third party. Third party oleh third party seolah-olah Inception. Tapi Kitsune ke hadapan cuba melanggar. Tak terkena. Tak nampak dalam smoke itu langsung. Tapi tembakan daripada Avian tidak membenarkan LGD untuk mendapatkan space yang baru. DWG juga perlu mengambil fight ni untuk masuk ke dalam circle. Tapi rasanya kita ada Max ke stand sekali lagi. Dan Meku yang akan mendapatkan Fluke dengan gerik sangat lawa. Ya, Vampire sekarang ni 2 player dalam keadaan knockdown. Satu lagi dicari, tidak berjaya. Short akan dipaksa untuk gunakan satu first aid kit. DWG Kia mahu settlekan ke 4-4 LGD. Tapi mereka gagal, tapi LGD mereka akan kena tangkap dari tim lain pula. Mereka memang tak boleh rotate langsung sebab ada 3 tim berbeza yang ada full squad di hadapan mereka. Dan sekarang ni tanpa pergerakan kenderaan itu guna pakai, somehow dia sempat untuk tembus. Tapi bermain satu orang pada ketika ini untuk tim LGD. Inco berjaya dapatkan satu player daripada DRS juga pada ketika ini. Tapi Vampire paling banyak elimination point, 3 pada ketika ini. Tak terkejut kalau kita lihat betapa agresifnya mereka bermain. Tapi LGD akan keluarkan tempat ke-16. HBVP walaupun kurangan player tidak berhenti untuk mendapatkan sebanyak mana elimination point yang boleh. Saya tak terkejut yang VPE masih lagi sangat-sangat hidup dan juga sejahtera. Ternyata mereka akan kekurangan dari segi damage yang Schweppes terus mencampakkan Meku di bahagian tepi. Schweppes punyalah agresif, akan mengasak ke hadapan. Tidak takut langsung tapi akan tembak semula oleh Kitsune. Terlalu agresif tapi teammate yang ada 3 orang satu kereta. Cuba untuk tembak Avian lempar dari bahagian tepi. Mereka terus keluar dari kenderaan. Meku terus akan dilobikan tapi Avian akan melontarkan satu molly. Grenade juga dikeluarkan, damage sikit sahaja yang terkena. Kita dalam situasi di mana mereka untuk VPE perlu mengambil perlawanan tersebut. Mereka perlu menang dengan DWG untuk masuk ke dalam circle dan Ravenclaw akan diletupkan situ saja. Dan Avian punyalah banyak molly. Beliau mencampak ke dalam. Dan sekarang ni Ravenclaw dalam bahaya. Stone telah didampakkan oleh Avian. Punyalah cepat dan akhirnya VPE akan dilobikan. Tempat ke 14 dengan 5 elimination. Oh, DWG bermain dengan cukup-cukup cemerlang pada waktu ini. Bukan DWG yang kita kenal. Inilah tim third party. Kali ini dia tak third party. Dia tahu apa benda dia nak buat hari ini. Dia datang untuk settlekan semua tim yang berada di depan mereka. Dan tidak mengejar circle. Mereka betul-betul nak settlekan siapa yang ada kat depan mereka sebelum mereka masuk ke dalam. Dan permainan yang bersih. 4-4 hidup. Seorang pun tak di knockdown. Semata pertarungan bersama dengan Vampire. Dan ini adalah satu nafas baru untuk DWG Kia. Tinggal lihat kalau mereka dapat masuk dalam circle-circle akhir untuk mendapatkan chicken dinner. Tapi ini sangat-sangat lain cara penampilan mereka pada minggu ini. Ya, third party juga adalah satu threat. Tapi untuk Titan, mendapatkan power tempat ke-13 dengan kosong elimination points bukanlah satu benda yang baik untuk tim tersebut. Walau bagaimanapun, kita ada Beacon Time. Masih lagi menunjukkan permainan yang agak pasif buat sementara waktu. Tapi DWG belum habis lagi berlawan. Kerana sekarang ni mereka punya victim yang baru adalah Box Gaming. Di mana mereka tersekat antara BTR dan juga DWG. Nak bergerak pun susah. Mereka tiada high ground dan tiada cover langsung. Smoke sahaja yang ada. Dan tidak lama lagi mereka akan kehabisan cover yang akan ada. Dan di mana ini situasi yang sangat-sangat bahaya. Tapi kalau kita sini, A7 telah berjumpai api. Tinggal lagi seorang sahaja player dari Fair Rivals. Mampukah mereka dibangunkan? Itulah persoalannya. Tapi pergi balik kepada Bacon Time. Bacon Time masih lagi menunggu dengan pasif. Tidak mahu dijumpai. Mereka tahu yang mereka tak ada compound. Mereka tak ada cover langsung. Playoff AP baru jadi knockdown for rival. Satu saja berdiri pada ketika ini. Laksi dijatuhkan oleh Fabian. Megatron, mereka tadi ada satu kompon kecil untuk diguna pakai. Kali ini nampak mereka sudah pun dipaksa untuk dikeluarkan. Fabian ini knockdown semula dengan satu M16 SOAS daripada Box Gaming. Box Gaming ke 4-4 juga
Masih lagi sihat oleh Fat Laksi. Diantar ke lobby secara langsung. Bigatron Red Alien sekarang kurang satu orang player. Dahsyat betul. BTR cuba membalas tembakan dari Titans, tapi Titans malangnya firepower terlalu dahsyat sekarang ni. Puncher ke hadapan. Akan menunggu masak dulu grenade itu terkena tak. Itulah persoalannya sekarang ini. Ya, damage yang keluar sedikit tapi tidak mampu untuk menghantar siapa ke lobby at least for now. Tapi para DWG dari bahagian tepi masih lagi mengambil perlawanan dengan Box Gaming. Box Gaming tidak langsung boleh bergerak. Situasi tidak baik untuk mereka. Nak bergerak ke depan oleh ke belakang pun tak boleh. Tapi still that Titan dia telah menjumpakan bug saksi. Dan BTR sekarang ni nampaknya tidak boleh ke mana. Boleh dibangunkan banyak kali tapi macam nak bergerak. Blue Zone mengasap dari belakang. Dan 3 tim di bahagian hadapan. Titan tidak akan memberikan ruang langsung untuk mereka bernafas. Masuk minit ke-21 pada waktu ini. Bigatron definitely dalam satu masalah yang agak besar. DWG, mereka sudah pun bangunkan player di knockdown sebentar tadi. Kampak 4 sudah pun bangkit semula. Tembakan dilepaskan oleh BTR ke arah pokok tersebut. Dua orang yang tengah pro dilihat. Single tap, cukup. BTR keluar di tangga ke-11 pada ketika ini. Tidak ada mata elimination, satu mata je mereka kedapatkan daripada placement pada waktu ini. 33 orang player dan DWG Kia 7 mata penyingkiran. Dan mereka ada kawasan high ground. Mereka melihat ada 3 tim yang berbeza. Pada waktu ini kalau semua rata, ini mungkin chicken dinner yang lebih daripada 15 kill untuk tim daripada Korea ini. Ya, mereka ada kawasan betul-betul bagus dan juga kerana mereka third party tadi dan meletakkan tim BTR dalam situasi di mana mereka tidak boleh bergerak. Mereka dikena crossfire dan masih lagi akan mencari Box Gaming daripada punya apa dekat 5-10 minit. Box Gaming melekat di bahagian tengah, di bahagian blue zone low ground tersebut dan DWG mereka tak bergerak langsung kerana dalam mata mereka adalah kalau kita boleh dapatkan kill ni, kita akan dapatkan kill ni di mana setiap mata adalah penting untuk kita dan kerana oleh sebab itu mereka sanggup untuk menunggu kerana mereka tahu Circle akan mengambil masa untuk mengasak ke arah mereka. Speaking of that, Box akan dilobikan kerana Blue Zone tidak mampu untuk gerak tapi Titan juga telah menunjukkan betapa garangnya mereka boleh bermain. Yap, Titan juga dengan 6 mata penyingkiran. Forest mendapatkan Trisme, 9 kill sudah untuk DWG Kia. Titan satu di knockdown tapi Bacon Time di knockdown semula oleh Tiak pada waktu yang sama. 1-for-1 knock untuk kedua-dua tim kena ditangani masa oleh Ais. Balingan dilakukan hadapan kawasan selatan memang sangat-sangat padat. Dan ini akan memberikan peluang untuk DWG Kia masuk dalam circle tanpa apa-apa gangguan. Sekarang ini kita lihatkan bunker-bunker sudah pun disedia. Rumah ini menjadi rumah emas untuk 3 tim yang berbeza. Tapi Titan mereka juga mau masuk ke dalam. Lot dijatuhkan oleh AIG Blade. Dan dia akan cuba dibunuh dengan mini tersebut. Okey, player terakhir untuk Forever akan lihat akan dikeluarkan. Tempat ke-8 bagi mereka dengan 1 elimination point. Ketika agak kurang nasib baik untuk For Rivals dijumpai oleh tim LGD punyalah awal tapi untuk Agi 8 dia cuba untuk mencari lagi kawasan untuk masuk ke dalam circle. NGX walaupun kehilangan 2 player akan bermain prone di bahagian tepi tapi Agi 8 dengan cepat akan menjumpai player Titans tapi DWG nak cuba untuk mengasak ke hadapan punyalah laju. Ialah kawasan di mana dipegang oleh Bacon Time tadi. Mereka bakal bergerak ke sebelah sana. Tapi walau bagaimanapun kita ada seolah-olah Mexican standoff di mana DWG nak cuba untuk menjatuhkan Bacon Time dahulu sebelum mereka cuba untuk mengasuk ke dalam kompas tersebut. Tapi kalau kita tengok dia punya grenade tu kena sekali, boleh tak kena 2 kali, itulah persoalannya. Tapi mereka akan membalas serangan tersebut dengan satu molly. Terkena juga beliau, akan terbakar seperti dahulu. Tapi perlu berhati-hati kerana di kawasan sini punyalah padat dengan 3 tim. Titan dengan Agi 8 bagi Tasha adalah tim yang paling saya rasa bagus di bahagian tepi. Mereka tak perlu risau sangat tentang pergerakan mereka berbanding dengan tim-tim ni betapa dekatnya mereka antara satu sama lain. Ya, kedudukan sesung sekarang ini, kedudukan Prime dengan Forest akan menjadi satu defender untuk beliau. So Bacon Time kena hati-hati ya, mereka number advantage tapi kalau mereka acukan senapan ke arah yang salah, 1-2 knockdown itu memang sangat-sangat mudah untuk didapatkan. Tapi sekarang ni number advantage ada pada 3 tim. Inco, Bacon Time dan juga Skylight semua ada full squad. DWG kurang 1, circle tarik ke atas. Hanya ada 1 saja tim di dalam circle sekarang ni. Compound yang menjadi compound emas sekarang ni tidak berharga langsung. Harga itu sekarang tak ada value langsung sebenarnya. Tapi Titan sekarang ni akan ditekan. 2 orang player dekat situ. Tapi Puncher dapat 1, Puncher dapat 2. Yang terakhir dicari sekarang ni. Mereka hantar semuanya sekarang. Dan tim itu akan rata. 6 tim berbaki. Dan 9 elimination point juga untuk Titan. Kalau dijatuhkan, akan dibangunkan semula oleh Forest. Boleh katakan tu tadi di mana kita nampak fight tu.
Titan bermain bersama menggunakan firepower ke hadapan, tapi Nebete dia punya long range tembakan tu sangatlah sakit suntikan beliau. Akan dijatuhkan, tapi teammate dia ada untuk membangun semula. Tapi Nima tembakan yang cantik ke arah Sosal akan meletakkan smoke ke bahagian hadapan. Forest akan ditembak, nasib baik nyawa-nyawa ikan sahaja. Sung cuba untuk mengasah harapan, berikan cover kepada teammate beliau. Agak susah kerana beliau akan diletupkan oleh Nima. Cantik betul lontaran beliau dan sekarang ni. Dan selebihnya akan mengasah harapan. Sung masih cuba untuk dapat satu knock bagi tepi. Tapi Mafia Boy surprise. Saya menunggu di sini. Hold saja kawasan. Kena top 5 kita sekarang ni. Di mana kali ni semua akan bergerak ke dalam. Siapa di bahagian compound ni perlu dibiarkan. Yup, Inco sebenarnya di kawasan yang paling prime sekali. Pada ketika ini keempat player mereka berada di dalam tengah-tengah circle. Satu-satunya squad yang ada full squad adalah tim Inco daripada Brazil. Yang lain kena masuk sedikit demi sedikit. Back in time Armstyle dilihat sebenarnya oleh Skylight. Armstyle menunggu untuk menembak. Shirty menerima sedikit damage, tapi dia akan berjatuh ke borong terlebih dahulu dengan satu AKM. Mereka kedua-duanya perlu bergerak. Armstyle dia akan bermain dengan lebih agresif. Satu dijatuhkan. Shirty mencari satu lagi. Mafia Boy ada satu kenderaan untuk dimakan satu bunker, tapi dilihat ditembak. Oh, rapat! Di lockdown semula. Noise selamat. Berjaya melawan keadaan, tapi tak rasa dia boleh selamat daripada zona biru. Tak boleh, dia tak ada tempat langsung. Inco sekarang ni dengan prime location di bahagian tengah circle. Dan mereka ada full control of the circle. Kalau tengok mana mereka melihat, mereka ada compound dan mereka ada vision ke arah semua kawasan. Nak masuk ke dalam pun agak susah kerana kawasan di luar compound ni semua open area. Nak ke tak nak, tim yang nak masuk ni perlu melanggar compound ni. Tapi nak ke arah ke hadapan tak boleh kerana mereka tak ada resources, tak ada nyawa, tak ada HP, tak ada bandit. Kalau mereka heal pun, kalau kita tengok dia punya kereta cuma ada satu saja, iaitu satu bagi, dan mereka mampu untuk diletupkan dengan senang saja. Tapi Freak di bahagian hadapan main pro. Kita main dulu crawl kat sini, akan masak dulu grenade tu. Adakah kita kena? Itulah persoalannya sekarang. Mampukah beliau dapatkan satu? Itulah apa yang beliau mahu lakukan dan mendapatkan satu knock kepada Nebete. Tapi teammate bagi tepi. Noisy akan mengambil advantage of that situation. Spray ke bahagian hadapan, tidak mampu untuk mendapatkan kill. Tapi sekarang ni Hamodi di bahagian tepi akan mengasah ke hadapan. Freak dan juga teammate dia akan cuba untuk melanggar kawasan. Inco, mampukah mereka untuk reset? Itulah persoalannya sekarang. Yup, sebenarnya masalah dibelakangkan oleh Nikmah. Tapi Hamodi di knockdown terlebih dahulu. Inco, dia orang ada peluang untuk chicken tadi. Tapi Freak dah dapat satu secara langsung. Sudah ada bacon time. Sekarang akan ambil peluang. Mereka boleh dapatkan chicken ni daripada tim yang ada full squad. Dan Nikmah, dia nak lakukan revival dekat situ. Mungkin situasi 2 lawan 2 lawan 2. Dia boleh. Dia sempat untuk bangunkan Hamodi. Mampu untuk mendapatkan reset dan semuanya tidak bergerak langsung. Noisy dan bagian hadapan akan mengasah ke hadapan, berjumpa dengan teammate dia. Tapi tembakan bagi tepi, tak ada siapa dekat situ. Memberikan informasi at least kepada tim-tim enemy lain. Becker sangat rendah HP beliau. Rasanya tiada lagi. Dia pergi healing kat sini. Dan kita nak buat situasi di mana kita perlu menunggu circle masuk ke hadapan. Tapi satu grenade ke arah Noisy akan at least meletakkan damage kepada beliau sikit. Tapi Shirty sebagian tepi, inilah satu cantik dia punya crossfire kat situ. Jikalau siapa-siapa lari keluar atau lari ke hadapan, mereka ada 2 different angle untuk menembak. Tapi nasibnya sekarang ni tiada siapa mahu bergerak sampailah circle bergerak dahulu. Circle dah tak ada, zona biru di belakang. Bacon time kena bergerak. Tak ada DBS pada sesiapa pada ketika ini. UMP ada pada Hamodi. Dia ada satu advice. Oh tak, ada satu shotgun. Ada satu shotgun yang dipegang sebenarnya oleh Inco. Squash. Menunggu waktu Hamodi. Semua orang ada angle lain-lain. Siapa yang nak keluar dulu dekat sini? Hamodi mungkin ada angle paling cantik dalam banyak-banyak tim. Mexican standoff di mana nak ke tak nak, tak boleh bergerak. Sebab siapa bergerak dahulu akan ada crossfire kat situ. Tembakan yang pertama. Kalau kita tengok semua player kat sini, diorang tak banyak HP langsung.
ada nampak Shirtis baling sikit bandage ke arah Noisy, so at least dia boleh top up sikit nyawa dia. Tapi tengok backer di bahagian dalam, mereka dia kerja dia sekarang ni cuba untuk stay alive, cuba untuk terit saja tembakan yang akan dimulakan oleh Noisy, cuba untuk memecahkan pintu tersebut. Tapi yang Molly tu akan memberikan zona yang besar. Noisy hampir dijatuhkan, Harmony juga. Satu tembakan saja, satu hembusan sahaja diperlukan. Tapi beliau ada 13 bandit, beliau boleh at least boleh still heal, tapi dia akan memakan masa. Tapi untuk Bacon Time, mereka akan bermain bersama. Tapi Freak dari bahagian belakang cuba untuk kampung spray 1, 2, dapatkan Bacon Time. Macam tu saja, punyalah senyap dan dapatkan 5 eliminasi tempat ketiga. Dan sekarang kita ada 2 on 2 situation. Quash di bahagian tepi sekarang ni, beliau ada compound ini, perlu mencari angle. Freak hanyalah pandai bermain di bahagian tepi situ, nak cuba mencari that first peak advantage. Harmony di bahagian tepi, tembakan cantik oleh Quash, jump shot yang sangat bagus. Becker perlu mencari Harmony saja, dapatkan 1, bolehkah beliau dapatkan 2? 1 versus 1 situation kat sini. Quash di bahagian belakang, circle mengasah ke hadapan, masa bukan berpihak dengan mereka, dan tembakan akan dapat pergi ke Inco. Winner chicken dinner, antara satu chicken dinner yang sangat intens dan rapat. Wow. Betul-betul wow sebenarnya untuk Nigma pada waktu ini. Diorang dapat nombor 2. Tadi dia cakap Inco kena dapat chicken dinner, tapi tim ni dapat circle. Dia dapat circle daripada circle yang ke-7. Memang circle pergi ke compound dia tak buat apa benda pun dengan 4 orang player yang dia dihadiahkan. Manakala untuk Nigma, dia hilang satu player, dia hilang Rauh masa rotation awal. Ya, betul. Dan mereka yang tersekat, last situasinya adalah 3 lawan 4 lawan 2. Pada waktu itu pun dengan pro, dengan genit tangan, Nigma bermain cukup baik lah dengan 10 elimination pula tu. Dia bukan dapat chicken free, dia dapat 10 elimination, dapat nombor 2, 22 point. Ya, Nigma betul. memang betul-betul team MVP kali ini. Tasha kena setuju kat situ sebab punyalah agresif tim tersebut bermain. Walaupun mereka dalam rotasi tu kehilangan satu player iaitu Rauf, mereka still mampu untuk bermain dengan agresif. Tim yang sangat-sangat proaktif kalau kita lihatkan dari segi permainan. Apabila mereka kekurangan satu player, mereka tak apa, kita orang main third party saja. Mereka menunggu sampai an all out fight tengah berlaku dan baru mereka masuk ke dalam, seolah-olah apa kita nampak daripada DWG tadi. Walau bagaimanapun kita punya team Steward kali ni, kalau kita lihatkan sini, Bacon Time juga kalau kita lihatkan akan senyap di bahagian awal, tidak akan menunjukkan kawasan mereka sebelum mereka finally cuba untuk commit. The only problem untuk mereka di waktu circle terakhir itulah kerana mereka bermain bersama. Mereka tidak ada different angle untuk dijaga, dan kerana mereka terlampau berdekatan, spray yang dikeluarkan oleh Freak tu menjatuhkan mereka. Yup, tepat sekali. Dan dengan ini adalah satu permuraian yang mungkin di luar jangkaan banyak pihak juga. Sebab kita punya prediction pun tertekan tim-tim yang berlainan yang akan berada di atas. Tapi pada waktu ini tim Brazil akan membukakan chicken dinner kita terlebih dahulu. Bukan tim HVP, bukan Bigatron dan bukan DWG juga. Tapi itulah malang untuk 3 tim sebab mereka betul-betul harapkan circle tu pergi kat compound gudang tu. Tapi Wan kena tarik daripada gudang. Ni gudang ni lah. Wan kena scam dengan gudang tu. Semua sudah hancur berkecai. Tapi inilah momen-momen menarik daripada Nigma. Grenade-grenade yang dibaling oleh mereka memang betul-betul on point. Walaupun kekurangan player, mereka menunjukkan satu permainan yang cukup cemerlang. Dan rasanya kalau tak nak shotgun tadi tu, mungkin Nigma lah yang akan mungkin dapatkan chicken dinner ini. Inilah senjata kemenangan. Betul, dia punya jump shot tu yang akan memberikan that advantage kepada mereka. Just tidak memberikan, just sangat rapat lah kalau kita tengokkan berapa ending sendiri. Kalau kita lihatkan di mana kita pergi ending seperti dulu, kita jarang ada situasi di mana kita ada tim yang tidak boleh bergerak langsung. Kita nampak ada that crossfire, that trigger disiplin daripada semua tim, menunggu saja siapa yang akan memberikan advantage pertama. Kalau kita lihatkan dari semua tim tu, Bacon Time adalah tim yang saya rasa lebih kepada proactiveness. Diorang nak sesuatu berlaku instead of just menunggu saja. Tapi maybe because tembakan tersebut memberikan informasi kepada Inco, itu yang menyebabkan mereka mampu untuk mengasah ke hadapan dan mendapatkan kill tersebut. Walau bagaimanapun, 26 mata untuk Inco Gaming kalau kita lihatkan dari segi elimination 11 banding dengan Nigma Galaxy ada 12 dalam pocket. Bacon Time juga tidak kurangnya dengan 10 elimination. Dan di mana sini kita nampak di hari tu kita Tasha interview dengan Geek Fam, dia kata yang mereka akan memberikan lebih pengutamaan lah kepada elimination point. Tasha terkejut dan meta akan berubah seperti ini kerana boleh dikatakan tim mana yang lebih agresif akan mendapatkan lebih banyak resources dan juga mendapatkan kawasan. Jadi boleh dikatakan yang yes, main untuk elimination points probably lebih baik daripada placement point untuk kali ini.
Yup, chicken dinner 15 mata. Elimination point boleh dapat 15, macam dapat chicken dinner. Walaupun tusun pun tak rasa macam tusun. Betul kan? Ya, tapi Inas tidak top performer 6-5-4-4 elimination mereka, iaitu Squash Freak, Style dan juga DWG Fan. Agak menarik juga untuk melihatkan DWG secara tiba-tiba naik mendadak balik. Inilah tu tim yang sering kali memberi kita game-game yang agak menarik untuk kita saksikan. Mereka yang membawa meta third party yang betul-betul menjadi semasa PMGC League tahun depan, tahun lepas di mana mereka Tahun menang. depan League tu tahun lepas di mana dia menang pada waktu tersebut. Kali ini corak permainan sangat-sangat berbeza. Ada juga yang akan mengatakan, DWG main macam Geek Fam. Sebenarnya kalau ada mana-mana tim bermain macam Geek Fam, diorang bukan meniru, mereka tu orang pandai. Sebab kalau Betul. cara Geek Fam mainkan tu menjadi, mungkin itu sebenarnya lah strategi yang terbaik. Kalau betul DWG tiru Geek Fam, diorang lah orang paling bijak sekarang di kat survival stage. Betul, sebab kalau kita tengokkan dari mana dalam satu tournament di mana tournament itu bermain dengan masa jangka yang lama seperti season ini untuk PMGC, setiap round adalah satu boleh katakan adjustment period untuk semua tim. Sebab itu untuk hari pertama kita akan nampakkan tim-tim kita tak sangka akan mendapatkan chicken dahulu, kerana itu adalah dia orang punya adjustment period di mana kita akan menampakkan momentum start untuk build up daripada round pertama itu sampailah round at least ketiga, di mana kita akan nampak perubahan dan ada satu tim yang akan terus menuju ataupun adjust dengan momentum tersebut dan akan terus mara ke hadapan. So untuk tim-tim seperti For Rivals di mana kita perlu memperlihatkan lah, especially kita ada rombakan dari segi tim dan juga grup, tim tersebut memerlukan masa untuk memahami how each team ticks, macam mana setiap rotasi berlaku. Lepas tu dia main dengan tim yang sama dengan beberapa banyak kali, kita akan memahami macam mana mereka berfikir, apa kita kena jaga. Macam untuk round pertama tadi, apakah yang perlu patut menjaga adalah untuk mencari tim-tim atau menjaga tim-tim yang main third party. Ya, sekarang ini situasinya agak menarik. Miramar akan milih map kita yang seterusnya. Strategi yang pakai di Erangel tak bermaksud korang boleh guna 100% dekat Miramar. Cara permainan dekat sini dan juga di Erangel memang sangat-sangat berbeza. Macam nak main daripada tepi, ya, tapi dia tak nak rumah-rumah besar macam Erangel. Dia memang kawasan-kawasan open dan juga cerun-cerun saja di Miramar. So, kali ini kita akan lihatkan kalau ada tim yang sudah pun bersedia untuk ke semua 3 map ataupun ada sedikit perubahan di mana mereka lebih perform dekat map Erangel berlalu dibandingkan dengan Miramar dan sebagainya. Tapi inilah tim-tim yang setakat ni paling perform dekat Miramar: LGD, A7, HVVP dan juga AGI8. AGI8 kalau kita tengokkan antara tim-tim ni apa yang menyebabkan mereka boleh boleh shine in Miramar lah. Kita kena tengok satu benda dekat Miramar. Satu benda yang paling penting adalah rotasi. Kita punya rotasi kat Miramar tu adalah, walaupun kita nak tengok kat mana kita punya kawasan kita nak rotasi. Kita buat long rotation, short rotation, kita main di bahagian dalam circle, luar circle atau di bahagian tepi circle, adakah kita pegang bahagian tengah circle. Dan bahagian tengah circle tu yang paling bahaya, sebab kalau kita tengok Miramar, dia punya elevation antara tinggi dan rendah tu sangat-sangat besar. Kadang-kadang situasi di mana kita fikir kita ada high ground, yes, kita memberi kita advantage dari segi mendapatkan kill, tapi bila circle tu pingpong ke kawasan lain, nak bergerak turun tu yang akan menjadi satu lagi masalah. Di mana situ kita akan memperlihatkan macam mana tim ni kena resourceful. Diorang ada tak kereta ataupun vehicle untuk bergerak ke kiri kanan, macam mana mereka nak lompat ke bawah, dan adakah mereka angle untuk turun dan tidak tembak oleh tim-tim yang lain. Ya, betul tu. Memang itu adalah sumpahan sebenarnya, sumpahan orang high ground. Bila circle tarik, orang high ground tu memang disumpah untuk matilah, sebab memang open kan, dia turun ke bawah. Sebenarnya ini satu benda yang diajar oleh Master Ramen pada On The Go. Masa sebelum PMCO1, duduk sebelah Master Ramen, ada enemy, satu tim ni kat atas bukit. Dia ni ada advantage. Master Ramen cakap, tak, dia tak ada advantage. Kenapa? Sebab dia kena turun. Bila dia turun, dia semua akan mati. Dan 5 second later semua memang mati. Dan itu memang sumpahan. Tapi kita lihat terlebih dahulu, kita punya talent prediction pada waktu ini. Ini talent prediction Cik Natasha sebenarnya. Kalau tak kena, salahkan dia. Memang dia tiru semua. Jadi at least Tasha buat kerja lah, boleh katakan. Tasha nak katakan LGD kat sini, Tasha nampak dia punya prestasi bermain agresif tu ada. So boleh katakan dari segi mereka punya prestasi minggu-minggu yang lalu juga, kalau kita tengok dari segi rotasi mereka dan juga dia punya aggression adalah satu benda sangat balance, di mana mereka sangat aktif dari segi mencari elimination point dan juga mendapatkan kawasan. Jadi boleh kita lihatkan sebelum kita bergerak untuk masuk ke sini, Bacon Time punya prestasi, kalau saya ingatkanlah balik kat kawasan C waktu PMPLC tu, dia punya rotation dan juga dia punya aggression adalah
not bad juga. Dia adalah satu tim yang boleh katakan sangat proaktif dari segi mencari kawasan, mencari kill. Kalau kita lihat Kapten tadi, di bahagian awal senyap. Dan mereka akan menunggu sampai a certain point baru mereka start untuk menjadi lebih proaktif daripada reaktif. Ya. Dan dia macam ni tau, Tasha. Bila orang tu dengan Jcast. Hello? Ya. Bila orang tu dengan Jcast, katakan J cakap something important. Katakan pada waktu itu aku tengah baca WhatsApp. Bila dia habiskan ayat, aku tak tahu dia cakap apa sebentar tadi kan. So saya akan cakap, satu fakta yang betul atau satu fakta yang benar. So itu adalah cue di mana dia tak dengar aku cakap apa tadi, biar aku ulang ataupun aku cakap benda lain. Sebab kadang-kadang dia kalau dalam situasi ni mana dia tanya soalan dekat aku, dia kena ulang balik lah. Sekejap. Tasha soalan untuk OTG. Tanya. So OTG kan single kan. Jadi OTG obviously akan pergi dating, nak jumpa nak jumpa bakal isteri baru lah. Jadi kalau OTG tiba-tiba terfikir pasal benda lain, lepas tu perempuan yang OTG pergi dating tu macam tu tak dengar cakap tu OTG macam tu lah. Tak ada lah dengan tak lah, sebab kita masa casting kan beribu orang tengok kan. Kita tak nak nampak kita ni mangkuk ayun. Oh ya ke? Ataupun kita tak fokus pada kerja. So kita kena ada QQ ni. So dia pun sama lah. Satu fakta yang benar. Member tak dengar, tak apa, kita continue. Sebab viewer tak tahu yang kita orang tak dengar apa benda yang Asal kita orang tahu ni. Kalau kita tengok komen-komen OTG, seolah-olah viewer OTG lebih kenal kepada OTG daripada J dan juga Tasha. Tak ada lah. Benda ni daripada dulu memang macam gitu. Memang kita ada Q ni lah. Sebab memang kita orang ada goldfish memory juga. Dia cakap benda ni 1 minit lepas pun boleh lupa juga. So bila aku cakap satu fakta yang benar, kau kena ingat, aku tak dengar apa kau cakap tadi. Kau ulang ataupun kita pergi next topic. Okay, kita cakap pasal next topic lah sekarang ni. Untuk Miramar, apakah pendapat OTG tentang prestasi For Rivals? For Rivals terkenal dengan map Miramar mereka daripada zaman PMPL 1 semasa mereka masa lagi team apa MPX ke something, dan kemudiannya jadi tim Dingos. Mereka antara Raja Miramar yang berjaya untuk evolve. Ada banyak Raja Miramar tapi tak banyak yang manage to evolve dan juga maintain mereka punya gelaran tersebut. For Rivals antara tim yang memang mengekalkan kerajaan itu untuk jangka masa yang agak lama. Game-game comeback mereka selalunya bermula dekat sini. Game-game yang memberikan mata mereka yang banyak pun adalah game di Miramar juga. So ini satu map yang kita harapkan kebangkitan mereka, kerana Sanhok masih lagi game anybody's game. So kat situ kalau ada chicken tu sedap. Tapi kat Miramar ini mungkin boleh jadi game dirang yang mereka boleh cakap, inilah satu map yang kita boleh fokus untuk next 3 days yang kita boleh betul-betul farm kill dan dapatkan mata sebanyak yang boleh. Tasha sebenarnya sangat excited nak tengok apakah yang For Rivals telah pelajari dari minggu-minggu yang lalu untuk bermain map sini. Tapi kalau kita tengok flight path akan ke arah kiri sikit, dari La Cabrera sampailah ke Los Higos. Boleh katakan hari itu agak mengejutkan kalau kita dapat circle-circle pada grup green hari itu. Satu ke arah Impala, satu ke arah selatan Jumasera, dan satu ke arah Cruz de Val. Boleh katakan bukan lagi macam main circles. Biasa kalau kita tengok daripada musim lalu, biasa ke arah Trailer Park, El Pozo, Los Leones, Pecado, San Martin. Boleh katakan more centralized circle lah kat sini. Tapi kerana circle ni ke arah flight path ni ke arah kiri sikit, siapa yang biasa turun kat Impala tu ataupun Puerto Paraiso, biasanya siapa turun kat Impala tu diorang akan terus satu ke arah Puerto Paraiso lah, ke bermain sorang-sorang. Dan boleh katakan ini adalah satu benda yang sangat bijak, memberikan mereka masa untuk mendapatkan banyak loot awal dan juga boleh bergerak dengan laju juga. Kalau kita tengok kawasan situ ada juga vehicle yang sangat bagus. Tapi For Rivals akan ke arah utara, Torre Alhumada. Kalau kita tengokkan semua dari cara main, tapi cantik betul circle ke arah mereka. Inilah kawasan diorang sebenarnya. Mereka loot daripada Cruz de Valle sampailah ke water treatment. Seluruh kawasan jalan T-Junction tu semua adalah kawasan yang mereka memang tahu guna pakai. Mereka tahu select ballotnya. Dan ini akan menyebabkan dia satu map yang agak sedap mungkin bagi For Rivals. Satu Winchester yang dipakai oleh Carlio tidak kena sasaran. Kalau kena tu Yakuza akan cakap dia dah makan banyak buah kismis. Buah kismis Tasha pun kena belilah sebab Tasha banyak wave lah. Kismis pindah ke kismis? Kismis pindah sebab Yakuza selalu cakap kalau member tu tembak daripada bawah kena orang atas tu, dia punya IQ tinggi lah. So dia memang satu orang yang makan banyak kismis. TJ makan banyak kismis tak?
tak minat sangat sebab sakit gigi kalau makan Christmas. Entah kenapa. Oh, gitu. Kalau bagaimanapun, AJ untuk tim SG ni, rasanya tadi tu diorang nak cuba pergi lebih jauh. Tidak ada rezeki. Boleh katakan circle tadi agak susah. Tapi untuk tim DWG dan BAC juga, kalau kita DWG tadi tu punyalah dahsyat main third party. Malangnya tidak mampu untuk meneruskan perjalanan mereka kerana mereka main terlalu agresif. Dan juga kerana mereka di bahagian tepi blue zone tidak mampu untuk mengambil fight seterusnya untuk masuk ke dalam. Kalau kita ingat balik DWG tadi, dia telah menjatuh 2-3 tim di hadapan mereka hanya dengan third party sahaja. Kepakaran tim Korea ni tak dapat disangkal. Tapi adakah mereka akan kekal konsisten? Itu akan menjadi persoalan. Jangan lupa ada PMGC Special Crate dapatkan daripada Disember 5 hingga Januari 8. Kemungkinan besar player-player ni pun akan dibekalkan dengan baju ini semasa Jakarta nanti. Inilah tim DRS. Bermain dengan cemerlang sebenarnya DRS ni. Tapi itulah dia tak lepas pada minggu pertama itu. Tapi rakan segara mereka lepas dengan poin sama, semua sama. Tapi kerana chicken dinner, mereka berjaya untuk melepaskan diri ke Jakarta. Tim daripada Nepal, iaitu T2K pada minggu lepas lah. Mana yang agak cantik pada mereka. Tapi yang paling kesian sekali tim daripada Jepun tu. Aku mati-mati ingat diorang lepas pergi Jakarta. Last, diorang tak lepas. Wah, agak kesian juga kalau kita tengokkan balik. Punyalah dekat kalau kita lihatkan semula. Tapi T2K tu, Tasha suka sangat fans diorang. Bila Tasha interview T2K, ramai fans dia dekat Tasha cakap. Lepas tu Tasha ambil gambar dengan Geek Fam kan? Lepas Tasha dah, bila Geek Fam menang, lepas tu dia cakap, kenapa Tasha tak ambil gambar dengan T2K? Ambil gambar sekarang dan kita akan memerlukan gambar Tasha bersama mereka sebagai satu permohonan maaf. Tasha kata, Tasha ambil gambar dengan Geek Fam sebab Tasha orang Malaysia. Kenalah bangga dengan tim Malaysia. Sekejap, permohonan maaf? Dapat DM. Dia cakap sebagai permohonan maaf, tak post gambar bersama T2K, kita perlukan gambar Tasha bersama dengan T2K sekarang juga. Lepas tu dia cakap, Tasha, Jin suka kat Tasha lah. Tapi saya cakap kat diorang, Tasha ni, umur Tasha ni dah boleh jadi mak Jin kot rasanya. Permohonan maaf, pelik-pelik orang ni. Betul lah dia. Tapi pada waktu ini, Cik Natasha kita baru kena marah. Iya. AP bukan api. AP, sorry lah AP. Tapi sebenarnya kan, kalau aku sebut nama player salah, kalau orang datang komplain dekat aku, player awak sebut ni salah, aku akan cakap aku takkan berubah, aku akan panggil dia macam tu juga. Tak boleh. Tasha kan peminat tegar for rival. So kenalah cakap elok. Sorry lah AP. AP seolah-olah macam happy, you know. Dia kata jangan cakap api, saya dah happy. Macam jumper sampai ni saya tak pernah panggil dia jumper pun. Saya masih lagi panggil dia 6cm. Jumper. Walaupun itu bukan nama dia. Alah, jumper lah. Kita pergi jumper sebentar lagi. Williamnya. Jumper. Jumper. Jumper tengok ni nanti. Sebab inilah aku tak follow Tasha kat Instagram. Tapi kita masuk minit yang kelima pada ketika ini. Boss Gaming Fighting akan ditunjukkan kepada anda. Inilah break MVP. Belum lagi jadi MVP. Mika MVP dah. Dia belum lagi MVP. Masuk minit 6. Ada satu UMP. Dan salah satu tim yang juga meminati penggunaan M16 pada ketika ini. Selain daripada Mini. Minggu lepas kita nampak satu kebangkitan yang agak besar untuk SKS dan juga SLR. Setakat ni belum lagi ternampak, tapi ni match besar. So kemungkinan besar kita akan nampak mungkin mana satu lebih popular, Mini, SLR ataupun SKS. Bagi 16 tim yang tengah bertanding pada hari ini. Oh. Tembakan telah dikeluarkan daripada LGD lah. Siapa lagi satu tim yang saya nampak saya akan menembak, tapi Box Game ni juga sama. Hampir dijatuhkan Haljik macam tu kat tepi situ. Survive dengan nyawa-nyawa ikan saja. Mesti geram. Kalau Tasha main PUBG Mobile, Tasha dapat kill, satu lagi tembakan, Tasha cakap, kenapa lah Tasha whiff? Terus Tasha akan message OTG mainlah dengan Tasha. Tapi OTG tak pernah reply. Dia ignore. Saya jarang bermain PUBG. Sebab kalau main tu ramai akan mati. Tapi kat titik C akan berlawan terlebih dahulu bersama dengan LGD. LGD jatuh satu. Rakannya juga sekarang ni nyawa rendah. Tiksi nampak target. Tembakan lepaskan, nyawa sudah berkurang separuh. YZZ mencari target. Tidak ada scope. Tapi dia akan knockdown kerana pusing belakang sebentar tadi.
Tixi akan terus auto-end dan ini akan menyebabkan mereka sudah pun berada dalam kedudukan yang terlalu sukar. Seorang dia hidup rata. Kali lagi LGD, boleh dikatakan mereka punya aggression tu memakan diri. Kadang-kadang terlalu agresif pun tak boleh. Dalam situasi terlalu awal seperti ini di Miramar, ada banyak tim masih lagi menunggu masa untuk third party, untuk backstep, untuk HVVP ni. Apa yang mereka pandai adalah mereka mengambil situation di mana tim tersebut LGD dah terlalu boleh katakan distracted dengan tim yang lain. Mereka tak dengar langsung yang datang dari belakang, dan by the way, by the time diorang nak react, HVVP telah masuk ke dalam compound mereka dengan langsung. So untuk For Rivals, saya rasa macam daripada betapa banyak season saya follow lah For Rivals ni. Diorang dalam satu tim yang diorang kata tak apa. Walaupun kita orang tak tukar drop spot kita, benda ni sentiasa work out for us. So kenapa kita perlu tukar-tukar? Kita akan continue saja dengan tempat drop spot kita yang biasa, dan kita akan ubah daripada segi rotasi dan juga playstyle dan gameplay. Boleh dikatakan, kadang ada that saying, what's not broken, just don't fix what's not broken. Apa benda yang tak rosak tak payah diperbaiki. Apa mereka bagi dari segi drop spot tak perlu diperbaiki. Dan mereka sekarang dalam circle, tapi nampak tak dia punya rotasi daripada bahagian selatan tu ramai betul. Dan saya rasa lebih baik untuk For Rivals bergerak ke arah utara sikit, supaya mereka akan mendapatkan at least ruang untuk bernafas sikit, di mana bahagian selatan tu semua tim akan bergaduh dan berasak kat situ. Circle Torre Armada guys. Berapa tahun dah tak nampak circle ni? Tasha rasa macam Tasha seolah-olah membawa sumpahan circle tau. Tak ada daripada minggu lepas memang circle mengarut. Ya lah, Tasha jelas. Minggu lepas Tasha hosting. Oh ya kan? Engkau lah masalahnya. Mengarut betul circle. Circle Torre Armada. Berapa tahun dah tak nampak circle pergi sini. Klasik pun tak pergi Torre Armada. Tapi Fluker akan menekan sekarang ni. AGI8 satu akan dijatuhkan dan frame besar kill itu akan diambil juga oleh mereka. Wah, turun ke bawah. Driving. Boozm. Cantik betul tembakan ke arah Flukus. Dijatuhkan beliau. Tapi tidak dilobikan lagi. Masih lagi boleh dibangunkan. Tapi Schweppes bersama Ravenclaw akan mengasak ke hadapan. Memberikan ruang kepada teammate-teammate beliau untuk dibangunkan. Schweppes seperti biasa main terlalu agresif. Tapi Ravenclaw yang akan dikenakan sutikan di bahagian tepi. Stone masih lagi belum bergerak. Untuk Boozm ni, apa yang baiknya adalah dia akan melihat atau memberikan pandangan terhadap kawasan tersebut supaya at least mereka mampu untuk mendapatkan kill point tersebut. Tapi tembakan balas akan dikeluarkan. Dua tembakan dari VPE tadi dikenakan kepada beliau. Satu lagi tembakan dikeluarkan, tapi Ravenclaw di bahagian bawah sangat-sangat rapat. Boleh menjadi diorang punya at least frontliner di bahagian tepi situ. Yup. Sekarang ni untuk AGI8. Malang untuk mereka yang knock tu tak dapat. Kalau tak 3 lawan 3 sudah. Dia punya bullet drop tu agak jauh ya. Kalau kita lihatkan balik, dia perlu mengangkat sikit rasanya. Dia punya dia punya shots tu. Tapi untuk Ravenclaw, dia punya boleh katakan rotasi bila baguslah kat sini. Tapi kita bergerak kepada box gaming dan juga power. Untuk power tadi dikeluarkan di tempat ke-13 dengan kosong elimination point. Jadi mereka memerlukan mata yang lebih sebab untuk mengejar ke hadapan. Tapi untuk box gaming, rasanya mereka tidak akan cuba commit untuk fight ini. Bergerak ke tempat lain dahulu. Melakukan Tris ni di bahagian depan. Tapi untuk power, BTR yang akan dikejarkan di sini. BTR Luxi di bahagian ke hadapan. Tapi Liquid yang akan menjumpa kill pertama kepada Haj. Tapi daripada bahagian bawah ini, Luxi akan mengasak ke depan dan ke belakang. Tak terkena. Tapi Liquid di bahagian tepi terkena kepada D7H. Cantik betul menggunakan The Foliage untuk mendapatkan tempat. Tapi Kante spray dari bahagian tepi. Jumpai Jen Foster di tepi situ. Ya, kedudukan sukar sangat untuk Bigatron pada waktu ni. Mereka ada opening kecil tadi. Situasi 3 lawan 3. Tapi sekarang ni sudah pun ada number advantage semula pada Power. 4 lawan 2 punya situasi. Dilihat satu orang player dekat kawasan bawah. Satu dijatuhkan 1-for-1. Saksi daripada kawasan jauh menembak. Tapi dia tak boleh selamatkan rakannya. Dan tak boleh bermain terlalu agresif juga. Kalau keluar sekarang, dia dapat satu mata. Mata daripada elimination tersebut. RL dipegang. Dan Power macam tak nak lepaskan berada di kawasan kubur dan nampak memang akan terkubur dekat sini juga. Tapi kita akan lihat sama ada Power akan menuju melakukan revival terlebih dahulu pada ketiga ini. Bigatron tidak berada kedudukan terlalu baik. Betul. Dan juga nampak VPE di bahagian tepi juga. Tapi
Sekarang ni HBBP tembak oleh Nigma Galaxy tapi dia sprays dari Meku terlampau tajam dari tepi. Lord mengambil damage sangat tinggi. Meku dengan 2 kill sudah dalam poket. Terus akan menghantar Nigma Galaxy ke lobby tapi Kante yang akan ditembak dari bahagian tepi. Banyak betul damage daripada BTR kat sini. Nak cuba mengejar, nak melalui kawasan kubur ni bahaya kerana ada banyak obstacle, susah untuk ke hadapan tapi dapat power akan mengasak ke bahagian tepi, datang dari bahagian belakang untuk cuba pincer Zuxi. Tapi Zuxi sekarang dengan dia pergi crossfire daripada 2 player power ni agak susah untuk beliau untuk mencari jalan untuk mendapatkan ruangan untuk reposition. Tapi sekarang ni beliau akan dijatuhkan. Itu saja dan BTR tempat ke-14 kali ini, 1 elimination sahaja. Yap, bukan kedudukan terbaik. 2 game mereka mainkan, mereka dapat 2 mata. Ini bukan BTR yang kita kenal dan power akan mendapatkan mata penyingkiran yang agak okey, tapi mata penyingkiran yang terlalu okey sekarang ni ada pada HVVP. 8 sudah bagi skuad ini. Dan ini adalah satu situasi yang agak menarik untuk kita lihatkan sebab masih lagi ada 48 orang yang masih lagi hidup dalam permainan ini dan ada satu tim yang sudah pun keluarkan 2 tim dan 8 elimination point. Satu perkara yang agak menakjubkan bagi HVVP. Cuma mereka hilang 1 orang player. Bolehkah mereka bawa 3 player daripada Chicken Dinner? Itu kena tengok nantilah. Tapi 8 mata sudah cukup sebenarnya untuk round ni. Untuk mana-mana tim mereka akan rasa happy. Betul, betapa agresifnya HVVP daripada mula sampai habis ni. Daripada turun drop spot tu terus. Mereka tak membazir langsung dengan diorang punya aggression. Dan cara diorang main ni dari segi diorang punya firepower tu ialah mereka akan bertembak bersama. Biasa ada double swing, akan ada crossfire. Dan tidak ada situasi di mana mereka akan membiarkan mereka dalam situasi di mana ada 1v1. Jikalau ada seorang player terjatuh, akan ada trade dengan dia punya team player lain. So, dalam situasi ini, mereka akan memastikan walaupun ada satu player terjatuh, mereka akan mendapatkan 1 in return dan akan cuba untuk at least lah dapatkan revival balik. Tapi untuk sekarang ni, semua player dah masuk ke dalam circle dan circle akan ke arah kanan pula. Rasanya kebanyakan tim yang bahagian tepi tu seperti SG, A7, diorang ada compound tapi untuk A7 dia akan bergerak ke compound di bahagian hadapan dengan cepat. Tapi kat situ Incon juga akan bergerak ke compound yang sama. Akan ada pergaduhan antara A7 dengan Inco kat situ. Ya, dan satu player mereka sudah pun knockdown atas sebab-sebab tertentu. Matic juga knockdown dengan letupan kenderaan pada ketika ini. Dan DWG akan mula mendapatkan mata penyingkiran mereka. 1 mata penyingkiran bagi DWG pada ketika ini. Dan kita lihatkan juga For Rival, mereka berada di kedudukan di mana mereka kena pilih nak main dekat kaki bukit ataupun naik atas bukit. Dua-dua pun ada pro and cons masing-masing. For Rivals berada di kedudukan yang terbaik. Boleh Chicken Dinner kalau circle continue untuk naik ke sebelah atas. Dan mereka akan predict yang circle memang akan tarik ke atas lah. Semuanya berjiran je kat sini. Tu, ada Carnival. Oh, tu lah. Tapi Incon dia ada 4 compound. A7 ada 3. Tapi yang pemenangnya adalah tim yang bahagian high ground. Tapi Nebetek yang akan menjumpai Blade di bahagian tepi. Tapi akan ada balasan semula pada kepada Uzum. Vitali juga telah dijatuhkan dekat sini. Dan tembakan oleh Bacon Time. Aum Style yang mendapatkan, tidak mampu mendapatkan satu knock kat situ. Perlu melarikan diri. Dan menunggu teammate beliau datang ada mengasak ke hadapan juga. Tapi mereka situasi ni agak susah. Kalau mereka kalau nak masuk dalam circle, at least masuk dalam balik, mereka patut menang fight dengan dengan box gaming di bahagian atas itu. Tak susah. Tapi sekarang ni A7 Carillo yang akan mendapatkan satu knock kepada Meku. Itu salah satu daripada power hitter team tersebut telah dijatuhkan. Kitsune akan ke hadapan cuba untuk mendapatkan ruang at least untuk bangunkan teammate dia semula. Dengan dia punya kenderaan yang besar ni memberikan beliau banyak betul cover dan bagi ini juga di bahagian tepi. At least dia boleh tukar kenderaan jikalau beliau mahukan. Tapi dalam situasi ni untuk mereka, the only player alive nak ke tak nak kena main pasif. Ya, tapi malang lah dia ada 1 sahaja player untuk HVVP. Walaupun permulaan nampak gempak 8 mata penyingkiran. Tapi sekarang ini dengan 1 orang player kalau keluar sekarang pula tak ada placement point langsung. Betul. Ini boleh kata high risk high reward lah. Ingat tak kita cakap hari tu? Kita bual sama hari tu di mana kita cakap kalau nak main agresif
Yes, boleh, tapi kena bertempat dan bermasa. Kalau bermain agresif dari mula sampai habis, you punya resources akan habis awal. You akan ada situasi di mana you akan di third partikan juga kerana buat bunyi terlalu awal. So, dalam situasi untuk HVVP ni, walaupun mereka mampu mendapatkan 8 kill, ini adalah dia punya repercussion ataupun result yang mereka bermain agresif awal. Nak kata nak, mereka tidak mampu untuk survive selama mana yang boleh. Tapi kalau kita tengokkan dalam situasi sebelum-sebelum ni kan, kita pernah nampak satu player survive at least tempat kedua, ketiga dengan bermain dengan passive dan senyap. Rasanya macam tu pun boleh juga. So kita tengoklah apa yang HVVP mampu lakukan. HVVP. Circle sekarang ni ke arah Forever. Atas. Mana dia mau pergi. Kita nampak AP sudah pun mula menaiki pergunungan tersebut dan memang betul bokeh dari kawasan Prime sebenarnya. Inilah kawasan yang boleh farm seluruh kawasan compound kalau Circle dia continue pergi ke arah Four Rivals. Four Rivals satu-satunya yang berada di sebelah kiri utara map sekarang ini. Dan Cantik mereka akan boleh kawal. Positioning actually. Ya, betul. Positioning mereka. Rasa prediction diorang kena lah. Diorang selalu tau. Diorang adalah satu tim yang boleh katakan diorang punya circle prediction very very on point. Antara semua tim kat Malaysia, so far lah, for Rivals, kalau diorang predict circle, memang sentiasa on point. Jarang kita nampak situasi di mana mereka tak mampu untuk predict circle dengan betul. And jikalau mereka tak dapat circle pun, it's because mereka tak mampu untuk rotasi ke dalam circle. Dan nampaknya mereka akan diasak oleh Bacon Time dari belah kanan. DWG juga ada di bahagian hadapan. Mereka perlu berhati-hati, tapi Bacon Time masih lagi dengan agresifnya menembak ke arah Box Gaming. Dah 5 minit dah. 5 minit mereka menjaga kawasan tu, tak nak membiarkan Box Gaming ke hadapan. Box Gaming fighting, tertekan sekarang ni, tapi dari Forever AP. Granit tangan akan dimasak, kalau kena memang sedap. 4-4 akan rata dekat situ. Kuasa damage diambil. AP masa satu lagi, balingan dilakukan pada ketika ini. Bacon Time cuma ada satu cerut kecil dia dapat dekat situ. Ice akan di knockdown terlebih dahulu. So, mereka tahu kedudukan tepat. Yang kedua dicari oleh AP. Tak berjaya untuk dapat yang kedua dekat sini. Tapi Bacon Time sekarang dengan 2 orang player saja masih lagi berdiri. Atap-atap akan dibalingkan sekali lagi. Rakan-rakan yang lain akan mencari angle yang berlainan. Titan, satu player sekarang rendah di kawasan bawah. Vampire mencari player tersebut. Kedua-duanya tidak memiliki circle yang paling cantik. Ini round 2 untuk Titan dan juga VPE. Kita nampakkan mereka ada fight tadi dalam map yang sebelum ni. Dan sekarang ni masih lagi round 2 ke antara dua-dua tim. Kedua-dua tim ni rasanya rotasi mereka sentiasa berjumpa. Betul-betul ada jodoh kat sini. Walau bagaimanapun kali ni, dilihatkan kedua-dua tim masih lagi sihat walafiat. Voki cuba mendapatkan knock ke arah Bacon Time. Tak tahu jikalau mereka tahu ke tak DWG di bahagian belakang. Walau bagaimanapun kita ada satu elimination dah kepada Argon Esports. Tapi sekarang ni, Titan, Fluket yang akan dijatuhkan dahulu. Tapi ada tembakan balas daripada Ravenclaw. Sekarang ni, Tiak juga akan dijatuhkan semula. For now, AP masih lagi cuba mendapatkan satu lagi angle di sini. Perlu berhati-hati. DWG, diorang punya tembakan long range tu boleh katakan agak dahsyat juga. Kita lihatkan dalam match sebelum ini. Perlu mencari angle dengan bagus, tapi teammate dia berdekatan. At least kalau dijatuhkan boleh dibangunkan semula, tapi WWG akan terjatuh di sini, di mana Box Gaming yang akan kata kita tembak awak dahulu. Minit 21 sekarang DWG, tapi Four Rivals sekarang sudah pun ada 3 mata penyingkiran di dalam tangan mereka. Inko berjalan dapatkan mitik di kawasan yang berlainan. Masuk minit 21 sudah. AP mengambil bagi, reposition dilakukan. Zona yang seterusnya akan keluar sebentar dari Vampire. Satu player akan knockdown. Asap-asap dibaling terlebih dahulu. Pembunuhan secara langsung cuba dilakukan Fluke. Rakannya Swap sudah pun menaikkan nyawa. Yang knockdown diambil terlebih dahulu. HVVP keluar dengan at least satu mata penyingkiran. Tapi Titan dan Vampire, Titan dalam sedikit masalah. Fluke bermain dengan makanan pada waktu ni. Api-api akan dibaling. Pergerakan harapan keluar. Dia tidak akan berjaya. Cantik sungguh spray and pray dia depan belakang saja. Cantik penggunaan weapon tersebut, especially dengan dia punya high DPS. Short range, penggunaan yang sangat mantap. Walau bagaimana pun untuk Titan, mereka dah kehilangan ramai sangat player. Mampukah mereka untuk bangunkan at least one more player? Itulah persoalannya sekarang. Tapi sekarang ni kita nampak Box Gaming yang akan tersekat di kawasan tersebut. Agak susah bagi mereka. Kita nampak mereka benda yang sama yang berlaku dalam map yang sebelum ini juga. Mereka tersekat di bahagian low ground. Tidak mampu masuk ke dalam bahagian hadapan.
Tapi sekarang ni untuk Titan mencari Six, tapi Six rasanya akan ke bahagian hadapan tembakan oleh Stone, tak terkena, terlampau jauh. Tapi Circle akan mengasap dari belakang. Nak ke tak nak, mereka perlu masuk ke dalam Circle dan Titan akan cuba untuk reset. Tapi sekarang kalau kita lihatkan untuk DRS akan mengasak ke hadapan tembakan dari semua arah untuk mereka. Ini satu situasi yang bahaya kerana kalau bagi itu meletup, not a great situation for them. Ya, tepat sekali. Tapi DWG masih lagi mengekalkan cara permainan yang sama seperti game yang lepas. Mereka tidak akan commit untuk masuk ke dalam circle. Bermain daripada kawasan tepi. Sampai-sampai mereka lihatkan, mereka akan jatuhkan. Mungkin itulah style bagi hari ini. Fabian akan dapatkan bacon time. Bacon time sudah pun dikeluarkan. DRS di sekarang ini dilihat oleh Sesong. M4 skop 4 ada. Tembakan akan lepaskan sebentar lagi. Fabian mencocok first aid kit. DRS ke-4-4 masih lagi hidup. Oh, cantik diorang punya formation dekat sini. 1-2-1. Macam bermain bola sudah. DWG sekarang ditekan dengan mini auto. Tak cukup untuk menjatuhkan player tersebut. Masuk minit 23. Sesong akan jatuh pada zona biru. Tak pasti kenapa dia jatuh. Sebab dia tak gerak dari tadi. Di For Rival sekarang ini sudah pun sampai daripada kawasan utara. Tembakan dilepaskan sekali oleh pemburu. DRS menjatuhkan Fabian. Hampir satu peluru jadi pelukan. Tidak berjaya. Mendapatkannya Power melanggar Raven keluar pada waktu yang sama. Vampire satu player dalam satu kena knockdown. 4 mata penyingkiran untuk Vampire. Stone mendapatkan Power juga pada ketika ini. Dan Power rata tak? Yap, mereka akan rata. Stone akan mendapatkan mata penyingkiran tersebut dan Ravenclaw sekarang ini perlu dipegang. 28 orang masih lagi hidup pada ketika ini untuk map kita yang kedua. Tengok betapa jauhnya tembakan beliau kepada teammate tersebut. Walau bagaimanapun Box telah menjumpai satu compound. Dan inilah diorang punya savior daripada mereka di bahagian luar. Tersekat di tengah-tengah mereka yang sekarang ini mendapatkan mata break MVP. Satu mata daripada player DRS. Mereka nampak lagi dua di bahagian luar. Kita nampak reset telah berlaku. Mereka ada satu shot yang kecil saja untuk digunakan. Tapi mereka punya pandangan tukar ataupun menuju ke arah VPE. VPE kali ini main dengan lebih berhati-hati. Ya, lebih masih lagi agresif tapi kurang agresif daripada round tadi. Punya dahsyat tembakan kepada D7H. Macam tu saja dijatuhkan. Dan teammate dia at least ada tembakan balas di bahagian tepi. Tapi tengoklah berapa ramai yang menembak ke arah DRS ni. Situasi yang sangat-sangat menakutkan. Nak masuk circle pun tak boleh. Nak bergerak ke depan pun tak boleh. Tapi Kante sebagai player yang terakhir untuk Power. Nak ke tak nak main di bahagian tepi circle. Bahagian depan dia ada satu player. Tapi untuk For Rivals mereka terpaksa ke hadapan. Gosal dengan sprays dia ke hadapan. Dan DRS akan dijatuhkan dengan satu mata singkir sahaja. Untuk Fabian di bahagian tepi sini. Cuba untuk mendapatkan lagi kill bahagian atas. Tapi dia nampak ada dua tim di bahagian depan. Kita ada VPE dan juga Box Gaming. Dan mereka tiada high ground. Ya, pada ketika ini kita lihatkan For Rival juga berada kedudukan yang baik. Dua orang sudah pun dihantar ke dalam circle. Dua lagi akan mengawal daripada kawasan high ground. Vampire cuba untuk melanggar Box Gaming. Peluang Chicken Dinner mungkin akan hilang secara langsung. Chris May mereload dia menembak sekarang ni. Nyawa dicari berjaya dapat satu. Perseti ada dua kalau dia mampu pakai. Tapi situasinya 2 lawan 1. Kepala hampir dilihat oleh player daripada Vampire sekarang ini. Ravenclaw akan cuba menghabiskan break terlebih dahulu di kawasan belakang Titan. Sekarang akan dicari oleh Inco terlebih dahulu. Nampak target untuk ditembak. Tembakan akan dilepaskan dengan red dot. Jika cuba dilakukan, dia menembak semula. Nyawa tinggal separuh. Tetapi Inco breaker dia yang akan di knockdown. Tapi Bokeh juga dijatuhkan pada waktu ini. For Rival 3 masih lagi berdiri. 4 mata penyingkiran sekarang bagi For Rival yang ada circle mutlak. Punyalah dahsyat. Squash punya tembakan, firepower yang sangat tinggi. Smokes akan diberikan untuk memberikan ruangan untuk dia mengasak ke hadapan terhadap tim Titan 6 bahagian tepi situ. Walau bagaimanapun 6 yang akan menjumpai Becker. Squash juga tembak di bahagian tepi dan Inco akan dijatuh. Kita ada top 5 kita sekarang ini di mana For Rivals masih lagi siap walafiat dengan 4 player lagi. Untuk VPE, walaupun kekurangan satu player, tengoklah formasi mereka. Mereka ada banyak betul kawasan untuk dijaga. Memberikan mereka ruangan, bukan saja nafas juga untuk crossfire. For Rivals sekarang ni, mereka di bahagian utara, mereka ada high ground dan juga cover untuk dimainkan. Tapi shot sebelum hati di Kante, ditembak. Cuba untuk dapatkan lagi satu knock tapi tidak akan dapat that situation kerana Schweppes dengan crossfire
tak ternampak stone di bahagian tepi tu, dan power terus akan dijatuhkan 5 elimination point, tapi turunkan juga untuk satu lagi team itu 2 elimination point, 3 sekarang ni 4 rivals, 4 player lagi, tapi mereka dominating dengan 5 elimination points. DWG yang akan mengasah ke hadapan, nak ke tak nak mereka perlu masuk ke dalam circle, tapi tengok betapa banyak ruangan ada oleh 4 rivals. Boki menjumpai turun-turun, jatuhkan Schwartz ke hadapan, menjatuhkan Boki, tembakan daripada Fabian juga, 3-way fight, tak ada siapa menunggu. Masuk minit ke-27 dan 4 rival masih lagi kedudukan dapat melakukan revival. Sebenarnya bantuan daripada DWG sudah pun sampai, tapi mereka akan keluarkan Vampire. Vampire keluar dengan 21 mata, 4 lawan 2 sekarang ini. 4 rival satu player akan cuba untuk knockdown. Berjaya sebenarnya AP, dia akan knockdown. Revival cuba dilakukan ke kawasan belakang, 3 orang sudah pun bangkit semula. Lawan 4 punya situasi. Masuk minit 27. Tommy dikeluarkan oleh Gosal sekarang ini. Dia cuba untuk barbar daripada kawasan belakang. Dia akan nampak Bokeh terlebih dahulu. Kedudukannya sekarang terdedah. Bokeh ditembak, Bokeh dijatuhkan terlebih dahulu. Apple daripada kawasan belakang tidak mengambil risiko terlalu besar, tapi situasi sekarang ni 2 lawan 2. Grenade dibaling ke arah Apple. Letupan akan berlaku. Revival cuba lakukan sekarang ini juga. Okey, dihantar ke lobby secara langsung. Satu lagi grenade akan dibaling, tidak mengenai sasaran. Pemburu dia akan fall back. AP diberikan masa untuk cocok first aid kit terlebih dahulu. Api-api dibaling untuk menyekatkan kemarahan DWG Kia. 6 mata penyingkiran sekarang ini untuk DWG. Kredit kena tak? Rivals ada peluang untuk chicken dinner untuk Malaysia. Inilah pembukaan awal juga kalau ianya berlaku. Vitagen diminum sekarang ini. Zona menutup. Ada satu lagi sebenarnya circle selepas ini. Rivals sekarang akan bergerak ke mana? Mereka kat tengah. Mereka tak perlu bergerak pun sebenarnya. DWG yang berada dalam kedudukan yang paling tertekan. Volley tangan, AP dicari. Dia orang tahu kedudukan AP. Itulah isu sebab dia yang bermain opposition sekarang ini. Dia semestinya bad thing kerana dia tak tahu di mana lagi 2 player. Nampak di mana 4 rivals bermain. Berjauhan daripada each other, tapi mampu untuk cross at least. Fabian cuba untuk reset dahulu, meletakkan at least dia punya shield naik ke atas. Tapi Osal cuba untuk mendapatkan dia punya informasi, tapi kerana mereka bermain di bahagian low ground, tapi itu tak nampak di mana semua player-player lain tidak bermain bersama. Nak ke tak nak, DWG tak boleh main terlalu jauh. Just in case perlu untuk treat each other, tapi menunggu saja masa kita jumpa lagi another Mexican standoff seperti last match tadi, di mana kita lebih tactical daripada agresif. Tapi AP bahagian tepi, dia dengar tembakan daripada atas. AP sekali lagi akan cuba menarik perhatian DWG. Dua-dua akan mengasak ke arah tepi bersama-sama, tapi tengok reaksi dari player-player lain. AP akan cuba untuk dijatuhkan secara langsung, tapi memburu bagi akan dijatuhkan 2, tinggal seorang saja. Apple 2 lawan 1. Macam mana ni kamu nak buat? Kamu pelembang ke teammate kamu balik, tapi Osal nak cuba gerak ke hadapan. Menunggu saja AP menjadi the bait. AP akan gerak ke hadapan, at least memberikan informasi kepada teammate beliau, tapi akan dijatuhkan. Tidak dibenarkan beliau buat berdemikian. Tapi sekali ni Apple tahu di mana beliau. Hampir dijatuhkan. Crossfire daripada DWG sangat-sangatlah tajam sekarang ini. Apple dalam bahaya, tapi DWG yang akan dapat winner chicken dinner yang kedua untuk malam ni. DWG. Betul-betul padulah tim ni. Chicken dinner akan didapatkan oleh mereka, tapi begitu sayang sekali untuk For Rival. Dia hampir chicken dinner mereka ada number advantage untuk satu masa yang agak sedap, tapi DWG winner chicken dinner. Sekali lagi Fabian akan berada untuk elimination paling tinggi sekali, 5 untuk tim mereka, dan ini adalah tim yang menang liga, sekarang berada di survival stage dan bermain dengan cukup cemerlang. Tak boleh diucapkan oleh mereka. Punyalah dahsyat, walaupun dengan ketiadaan player yang cukup, cara mereka main tu betul-betul mantap. The isolation ataupun tidak membenarkan For Rivals bermain bersama-sama dan mendapatkan kill kepada player survival 1 demi 1, tidak membenarkan mereka mendapatkan double swing ataupun teammate untuk trade, adalah satu benda yang sangat susah. Mind games boleh gunakan oleh DWG tu betul-betul dahsyat. Walaupun mereka menggunakan AP sebagai mereka punya distraction, tapi because mereka terlalu jauh antara satu sama lain, tidak mampu untuk dapat cross, dan juga the terrain kat depan mereka tu tidak memberikan mereka informasi yang cukup untuk DWG. Walau bagaimanapun, tahniah kepada DWG menjadikan situasi yang tidak baik kepada satu situasi yang sangat baik untuk tim mereka. Yep, betul tu. DWG 2 game menjadi. Tadi mereka ada elimination point yang agak cemerlang juga untuk game pertama.
kali ini elimination point pun cemerlang. Chicken pun mereka sudah dapatkan, menunjukkan mereka masih tim yang konsisten bagi kedua-dua map. Dan mungkin betul lah apa yang mereka cuba lakukan adalah cuba bermain seperti apa yang Geek Fam buat pada minggu lepas. Bijak, memang betul-betul menjadi apa benda yang mereka buat. And plus mereka memang ada firepower yang mencukupi pada ketika ini bagi mendapatkan apa-apa elimination point maupun untuk masuk dalam circle. Sebab tadi kedudukan tu itu bukan kedudukan optimum untuk DWG. Dia dapat chicken daripada kawasan yang dia tak patut dapat chicken ni dah. Yang menarik tentang map ni adalah di mana permulaan daripada mula sampai habis kita nampak aggression datang daripada banyak-banyak tim. Boleh dikatakan ada banyak tim yang mengambil a leaf ataupun mencontohi Geek Fam kat sini, di mana main agresif akan memberikan mereka an advantage untuk HBVP, especially kita nampak betapa agresif dia mula sampai habis 8 elimination point dalam 8 per 10 minit. Boleh katakan antara paling agresif kita nampakkan. Tapi kerana banyak tim seperti HBVP ni tak tahu nak main, nak balance antara survivability dan juga aggression, itu memberikan mereka satu masalah. Walau bagaimanapun dengan 24 mata, DWG Kia boleh mengorak langkah ke hadapan dengan lebih besar, especially dengan mereka punya placement dan juga point mereka dapat daripada round mereka tadi. Vampire Esports kan dengan 21, 4 Rivals 18, boleh katakan antara mereka punya best performance kita nampak pada hari ini. Yang tepat sekali. Dan untuk For Rival, 18 mata ini adalah mata yang sangat-sangat penting untuk mereka. Ini adalah tim yang selalunya kalau ada momentum, dia boleh bawa momentum itu untuk round-round yang seterusnya. Kali ini dengan 18 mata dia ada, rasanya dia boleh. Dan AP pun, ini memang poster boy untuk Malaysia, AP, untuk international event. Dan kali ini dia sudah pun datang. Jadi katakan one thing pasal Favian lah, dia tak takut untuk main agresif dan very in your face. Kalau kita nampak terrain, kita boleh sort of macam anticipate yang Favian tu berada di bahagian bawah terrain tersebut, naik turun. Begitulah beliau cara mereka main kat situ. Dan dengan cara dia main tu, boleh katakan tengok team contribution 31%, 8terima damage tu menunjukkan betapa agresifnya beliau bermain bersama dengan teammate beliau. Tapi Shrapes pun sama kalau kita lihatkan juga. Kalau Shrapes tu pun bermain very very similar kepada Favian. Boleh dikatakan one thing pasal DWG lah, aggression memang betul-betul is in their blood. Dia tak takut nak main agresif, tak takut nak main dekat. Kalau dalam situasi ada CQC, perlu takut dengan DWG. Ya, betul tu. Untuk DWG, diorang kena kekalkan saja apa yang mereka ada pada ketika ini. Rasanya macam dia mesti tak counter apa benda yang diorang tengah buat. Dalam masa team fight pun agak menarik. Untuk masuk dalam circle pun agak menarik. Rasanya kalau mereka boleh continue buat benda ni dan tak nak siapa punish, rasanya diorang akan menang untuk minggu ini. Tapi kita akan pergi untuk satu short commercial break. Anda bersama saya On The Go dan juga Touch Bunny. Kami akan jumpa anda sebentar lagi.
Selamat datang, selamat datang semula ke PUBG Mobile Global Championship League Stage untuk survival pada waktu ini. Yang dibawakan berada dalam PUBG Content Segmen Live Spin Quantum Studio dengan title sponsor anda Xperia dengan Xperia Chicken Ilmu anda. Saya lontong, anda bersama saya on the go. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sponsor utama kita untuk PMGC kali ini. Dan itu adalah Xperia, official smartphone untuk PMGC 2022. Memang cantik dekat tengah-tengah tu, dia macam model lah berdiri kat situ. Jangan lupa juga dia ada aksesori yang menarik juga untuk anda guna pakai. Dan seterusnya kita juga ada sponsor yang lebih hebat daripada saya lah, iaitu Ya, itu dia, kita ada Prime Gaming, free in-game content bersama dengan Prime PUBG Mobile items dengan Prime Premium Content, Prime Gaming yang in-game loot. Tasha selalu dapatkan barang untuk PUBG Mobile boleh dapat dekat website Twitch, di mana setiap bulan korang dapat in-game loot yang lain-lain. So kalau korang tak ada duit sangat nak beli setiap bulan, dapatkanlah Twitch Prime. ya, betul tu. Jangan lupa untuk dapatkan barang-barang yang menarik ini. Kalau orang lelaki mungkin mendapat M4i, siapa tahu. Tapi kita lihat terlebih dahulu overall ranking setakat 2 game dimainkan. Kita ada DWG Kia dengan elimination 19, rank point 19, nombor 1 dengan 38 mata. Dan yang lain-lain, yang penting nombor 6, 4 rivals. Tidak begitu jauh untuk berada di dalam top 5. Tapi waktu ni bukan jadi top 5. Dia orang kena dapatkan top 16 daripada 24 tim untuk bermain untuk last chance qualifier. So dekat sini, as long as dia orang top 16, dah sedap dah. Ya, betul tu. Kalau kita tengokkan juga untuk For Rivals, cara mereka bermain lah, biasa dia orang akan ambil masa untuk memahami, tapi adaptasi mereka pada minggu ni lah boleh katakan antara yang paling laju. Kalau sini LGD kalau kita agak mengejutkan, di mana kali ni, di mana map pertama dan kedua mereka dikeluarkan dengan sangat-sangat awal. Boleh katakan mereka punya aggression termakan diri, memberikan mereka 2 mata sahaja. Boleh katakan bersama untuk tim HVVP. Walau bagaimanapun kita akan menukar kita punya momentum ataupun cara bermain kerana kita bergerak kepada Sanok. Kepada Sanok, Tasha sentiasa akan memberikan advantage kepada VPE kerana satu, aggression diorang, dan dua, cara diorang bermain sebagai gatekeeper. Mereka suka bermain di tepi, cuba mendapatkan agresif punya picks. Boleh dikatakan kat sini, jikalau mereka mampu melakukan apa mereka lakukan di mana PMPLC, mereka mampu untuk bukan saja mendapatkan chicken tapi mata yang sangat tinggi. Ya, tepat sekali. Permainan yang menarik perlu ditunjukkan oleh mereka. Tapi sekarang ni kita lihat terlebih dahulu kita punya talent prediction. Kali ini siapa kau pilih? Vampire, Bacon Time dan juga Box Gaming menjadi pilihan saya. Okay. Ya, OTG betul. Kalau kita lihat kan, Tasha akan memberikan banyak advantage kepada tim daripada Asia Tenggara, especially untuk map Sanok ni. Sebab kita bagi Tasha lah, bagi pendapat Tasha untuk Asia Tenggara, cara permainan kita orang kat Sanok ni sangat-sangat berbeza dan lain. Kita ada banyak different diversified ways of playing. Sama ada nak main healing, sama nak main agresif, sama ada nak bermain untuk tunggungan pasif. So ada banyak different ways of approaching this, and Tasha rasa untuk Asia Tenggara yang paling boleh katakan fluid lah, di mana mereka kadang-kadang, ya, kita ada seorang player yang mengumpul bandages, tapi jikalau tak perlu main healing game, mereka teruskan bermain dengan agresif macam tu saja. Ya, tepat sekali. Bagi aku, untuk waktu ini DWG Kia kot menjadi pilihan kalau diorang dapat tambang ruins. Dan kalau mereka lepas ke PMGC nanti, sebenarnya tambang ruins akan menjadi satu tempat yang agak menarik untuk disaksikan sama ada tim daripada Korea ni ataupun squad daripada Malaysia yang akan memegang tambang ruins. Kerana Geekfam pun bermain cemerlang daripada kawasan tersebut, dan pada waktu ini DWG Kia pun main lebih kurang macam Geekfam, dan mereka akan bermain dekat tempat yang sama seperti Geekfam daripada kawasan ruin tersebut bagi map Sunhawk. So ini mungkin kita boleh demonstrate lah, kalau sekali lagi diorang perform kalau kan, ini mungkinlah Geekfam untuk minggu keempat. Tapi Geekfam versus Oppa lah, version Oppa. Version Oppa betul lah. Luhai tu pun dah macam Oppa sikit dah kan. Kalau tahu tak Snipes marah kat Tasha? Siapa? Snipes. Nak marah kat kau? Kenapa? Sebab Tasha cakap kat Snipes, apakah perasaan Snipes menjadi player yang paling pendek dalam Geekfam? Kau jangan macam tu. Kau cakap benda tu bukan saja best. Snipe marah, Jumper lagi marah. Kejap lagi best. Tasha kan pakai kasut tinggi waktu interview dia. Dia cakap Tasha, tu cheating Tasha. Patutnya kita sama size, tapi Tasha rasa tak. Kalau Tasha pakai kasut tinggi pun, Tasha masih lagi tinggi. So waktu Tasha ambil group foto dengan Geekfam tu, Tasha pun turunkanlah badan sikit supaya Snipes jadi yang lagi tinggi dari Tasha. Jadi cakap Tasha, I see what sacrifice you did for us. Nampak my sacrifice memendekkan diri untuk dia. Sungguh baiklah awak ni Tasha. Awak ni terlalu baik untuk saya. Memang betul. OTG, nanti kali kalau I ambil gambar dengan you pendekkan diri you boleh tak? Tak nak. Tak nak. You jangan harap.
Laki tinggi tak apa. Hari tu ambil gambar dengan jumper tu pun best juga sebenarnya. Aku sengaja lagi tinggikan diri aku supaya dia sampai dia tinggi Tapi pusat nama je. dia jumper tau. Dia boleh melompat. Dia Dia boleh jump, melompat. dia sebenarnya dia memang suka jump dalam game. Oh ya. Kalau kau tengok game dia main, kalau kau kasih dia kau akan perasan yang dia memang suka melompat dalam game. Lompat si jumper, lompat. Betul tu, Jumper Udin. Tak sambung pun lagu Tasha. Apa ni OTJ? Sekejap, lagu apa tu? Lompat, saya kata lompatlah tinggi-tinggi. Itu je. Itu juga tu Macam mana ni? Tapi kita ni flight pass ya, bahagian utara. Ada pertarungan sebenarnya dekat DWG dengan Titan. Wah. Okey, ini saya tak sangka yang akan ada dot spot fight untuk kawasan ruins. Tapi tengok kalau dia rata kat sini, kalau apa yang dia bina untuk first two game akan hancur. Oh, dahsyat tu. Titan. Boleh katakan. Tapi DWG ni betul-betul agresif daripada mula sampai habis. Tapi mereka ada bahagian atas. Tapi tengok puncher di bahagian tepi tu. Cuba cari angle saja kepada Osal. Walau bagaimanapun puncher di bahagian tepi turun ke bawah. Tidak terkena langsung. Damage ada dimakan ke sikit. Tapi masih lagi cuba untuk loot sehabis mana yang boleh. Sung di bahagian tepi, pemain berdekatan dengan teammate beliau supaya at least mampu untuk dibangunkan jika dijatuhkan. Di DW tu Titan, mereka hanya hold saja kawasan. Tapi tengok ni dah masak dulu grenade tu. Dia tahu ada dengan tapak kaki. Tapi kata tak apalah, kita masak nantilah lepas ni. Ni nak gaduh ke tak nak gaduh ni? Sila gaduh cepat-cepat. Berani dia naik atas tu. Wow. Dia dapat. Hush. Terlalu agresif tu. Nak pick open macam tu. Satu kesilapan besar. Especially against team DWG yang memang betul-betul kalau first contact dia orang betul-betul laju. Ya, tepat sekali. Ini memang speciality tim Korea juga. Mereka yang sebenarnya mempopularkan penggunaan shotgun masuk, tak nak siapa mau guna pun. Dimulakan oleh tim T1 pada PMWI. Itu dah 2 tahun sudah. Masa tu bukan meta. Sekarang ni sudah meta. Of course tim-tim daripada Korea ni lah sepatutnya lebih arif, dan dia tembakan shotgun tadi memberikan mereka satu mata penyingkiran. Dekat bawah Titan kena bermain dengan 3 orang. Tapi ini bukan situasi yang mereka tidak boleh kendalikan. Mereka masih lagi ada peluang untuk mendapatkan keempat-empat player daripada DWG sebab mereka juga dalam ranking nombor 4. So bukan satu tim yang lemah. Titan sekarang ni dalam kedudukan kena dapatkan satu knock. Lepas tu harapkan pergaduhan 3 lawan 3. Dan Force melihat pada power. Ini mungkin mata penyingkiran pertama untuk Bigatron Ray Alien dengan power. Tidak ada sesiapa berdekatan untuk membantu. Tetapi Nigma pula datang untuk membantu. Modi tu dia punya long range kat bahagian tepi tu. Titan tak sedar, diorang terlampau fokus dekat DWG. Tapi mereka tak terlupa nak tengok ke bahagian belakang. Dan map ni kita tahu kecil di mana situasi ni. Nak ke tak nak kena tengok belakang. Tapi untuk NGX, seronok dengan satu mata ekstra didapati, tapi DWG akan mengasak ke depan. As the rest of Titans, rasanya mereka akan duduk dengan senyap saja dan DWG akan menghilangkan diri ke tempat lain. Rasa mereka tak nak lagi nak stay kat sini dah lama kerana lebih rela untuk mendapatkan kawasan dan juga loot di tempat yang lain. Tapi untuk Titan lah, kadang-kadang boleh katakan kat sini trigger disiplin diorang tadi tu because dia terlampau agresif kat situ, terlalu open. Takkanlah nak pick open macam tu, agak bahaya. So boleh katakan termakan diri because terlalu fokus sangat kat satu tim, tak duduk kat belakang. Tapi untuk Bacon style, kita dah pernah nampak mereka punya prestasi kat dalam map ni before this, and mereka lebih suka main agresif, tetapi mereka ada satu player yang akan mengumpul bandit. Ya, Bacon sebenarnya adalah tim yang paling rugi untuk PMGC kali ini untuk map Sunhawk. Sebab inilah tim yang memang full time main first aid kit, tapi dengan perubahan zone yang berlaku, mereka tidak boleh lagi menggunakan konsep main first aid kit tersebut. So walaupun mereka ada drop spot yang cantik dekat sebelah Syami, kemungkinan besar mereka kena lawan dengan Nigma. Sekarang ni tak perlu bergaduh pun dengan Nigma untuk spot tersebut sebab ya, banyak first aid kit. Tapi kalau buat apa dengan first aid kit, kau tu bukan boleh buat healing game pun. Kau bukan boleh dapat consistent top 3, top 2 setiap game. So, ini adalah tim yang paling merugikan jugalah untuk tak boleh paksa. You cannot paksa the healing game. Itu saya suka tim-tim macam like kalau kita tengok Geek before this kan, yang memang akan ada satu player main healing. Kali ni diorang tukar. Diorang ada satu player yang mengumpul bandit. Tapi kadang-kadang jarang nampak diorang main healing game. Sekarang diorang tukar kepada more aggression. And kita nampak banyak tim dah bergerak macam tu juga. Di mana healing game tu adalah untuk last resort situation. Tinggal satu player sahaja. Tak sempat masuk ke dalam circle. Itu adalah diorang punya plan B instead menjadi plan A di mana semua orang main healing game.
Yup, cepat sekali. Tapi tu lah, tak best lah DWG ni. Dia tak settlekan dia punya... Tak habis makan. Dia tak settlekan Titan tersebut. So sekarang ni mungkin esok kita kena tengok balik DWG bergaduh di kawasan Ruins tu bersama dengan tim Titan. Kalau Titan tewas kali ni mungkin esok dia akan pilih tempat lain. Itulah balang untuk mereka. Tapi rasanya boleh lagi gaduh kot. Kalau dua-dua tim tu ke atas, saya rasa okey lagi. Sebab again, 8 tim saja akan disingkirkan untuk stage orang kata apa, survival ini. So tak perlu dapat nombor 1 pun. Itu bukanlah fokus mereka. Mereka fokus adalah top 16. Kalau mereka dalam top 4 tu boleh cakap confirm dah lepas lah. Kan VPE, boleh katakan performance VPE hari ni pun not bad. Kalau kita tengokkan dia punya aggression, cara diorang main satu unit, tapi dalam situasi yang untuk mereka boleh katakan diorang very unfortunate dari segi mereka punya rotasi dan perjumpaan kali ini. Aziz tidak mampu mendapatkan knock, tapi Aziz seorang diri perlu berhati-hati. Tembakan daripada player-player power di bahagian lain. Grenade akan dimasak kau-kau dekat situ, tapi terkena tak, itulah persoalannya. Rasanya ya. Tapi untuk Aziz, diorang akan cuba menunggu untuk teammate dia yang lain masuk ke dalam. Grenade dikeluarkan, tapi Aziz dah bergerak ke bahagian kanan. Untuk Kante tadi, kita nampak dia seorang diri ya dekat Miramar tadi tu, cuba untuk survive selama mana yang boleh, cuba mendapatkan satu kill atau elimination, tapi tidak terjadi. Diorang rasa untuk power ni diorang cuba untuk mendapatkan apa tu comeback game lah untuk map Sanhok ni. Power. Lucu aku. Terkejut. Vampire. Sekarang ni api-api dibaling oleh Schwab. Member berjalan ke api-api. Oh, dia lompat rupanya. Kalau jalan tu saya tak tahu nak cakap apa. First aid akan cocok. Ai. Dia ingat enemy kat depan dia. Belakang pun ada orang bro. Round tu. Tapi Kante kat belakang Ravenclaw pun ada. Inception. Flank on flank Begitulah dia. Tapi tengok. 4 rivals. Daripada Bravo sampailah ke Ban. Dan circle masih lagi ke arah mereka. Ni bagus kerana mereka di bahagian tepi circle. Dan di bahagian belakang mereka untuk ciri rotasi tak ada siapa keluar daripada situ. Mereka kalau nak main pasif pun boleh. Nak pergi untuk placement point saja pun boleh. Nak main third party pun boleh. Sebab mereka tak perlu risau kat bahagian kawasan tepi-tepi mereka tu. Betul tu. For rival sekarang dia berkawasan atas. Cakap pasal for rival ni. Voke antara mungkin player yang paling orang kata apa, gifted lah untuk papak menembak, antara rasa terbaik dekat dalam negara kita. Kenapa? Sebab dia boleh aim 2 orang pada satu masa. Selalunya bila dia dapat knock-knock ni semua, macam example lah, Mafioso dapat Kante kan, tapi dia jenis kutip maklumat, dia memang betul-betul main otak sebelum menembak. Dia akan dapatkan 2 knockdown. It's always like back to back dia dapat knockdown tersebut. Free transfer lah tu. Cantik. Dia memang sangat pandai untuk mengawal benda tersebut. Tak banyak player yang gifted dengan benda tu, sebab dia memang betul-betul collect information baru attack. Dan sekarang ni harap-harap untuk minggu ini dia ada momen-momen macam gitu. Sebab selalunya bila dia betul-betul on form, memang dia akan dapat banyak elimination point. Bagi seorang Voke tanpa gigi, sekarang ni mereka dikurangkan agak baik. Nombor 6, 20 mata, mereka boleh kejar definitely. Tapi untuk Mythic, power ni, ditembak oleh Mafioso. Dan Mythic pula dah tahu mana Haji dengan tembakan tu. Tembakan kat arah tembak pre-fire dahulu. Tapi timing. Dia terpaksa reload. Di mana reload tu lah baru Haji tu akan cross. Bagaimanapun Haji dah keluar rumah. Kat bahagian belakang situ. Dia ada lagi pergerakan yang lain. Tapi untuk A7, orang masih lagi mencari player yang terakhir rasanya untuk power. Rasanya tinggal lagi sahaja. Nak cari susah. Boleh katakan sini power. Diorang cuba nak make something happen. Diorang very proaktif. Diorang tapi terlalu memaksa. Dalam situasi tersebut kita nampak tadi di mana untuk Aziz bermain seseorang, tiada teammate di belakang untuk trade. Situasi yang sangat bahaya kat situ. Dia nak tunggu untuk teammate dia keluar, tapi situasi 1 dalam 4 berapa lama yang diorang boleh bertahan sebenarnya. Tapi sekarang untuk BTR Vampire Esports yang akan menjadi mangsa mereka. Dah masak dulu grenade tersebut, tapi Fluker terminate bagi tepi. Jen Foster makan banyak betul damage, tapi Ravenclaw yang akan dijatuhkan dahulu. Jen Foster nak cuba untuk dapatkan reset, untuk membangunkan Edis untuk dapatkan untuk kehadapan, nak cuba menghabiskan Ravenclaw di bahagian kiri. Tapi Schweppes tembakan dari sana, tapi tengok pemburu dari bahagian jauh di kiri. Third party yang akan dimainkan.
menjatuhkan 2 player BTR yang lain. Tapi persoalannya, adakah mereka akan mendapatkan kill point tersebut pada kali ini? Kita nampak di mana tadi tu, round tadi mereka tak habis makan dan mereka punya elimination point diambil oleh VPE dan 4-star akan dijumpai oleh Shrapes ditembak begitu saja. Kalau BTR tewas di sini, dia orang main average pun satu game dalam satu mata. Satu game 1 point je mereka berjaya Tak kumpulkan. mengejutkan. Dan ini bukan situasi yang sangat best untuk dia orang. Tapi itulah, Forever tak dapat elimination point ni sebab semua yang tadi di knockdown adalah oleh Vampire. So kalau boleh curi kill, Forever kena curi kill. Pemburu kena cari kill-kill tersebut. Mereka ada peluang. Kalau circle naik ke atas, kalau memang sedap bagi Forever. Kawasan itu tidak ada sesiapa, tidak circle akan tarik. Kawasan memang sudah pun padat. Box gaming fighting di tengah-tengah. Lucy dapat satu player, Fluket yang akan dijatuhkan. Ravenclaw sahaja yang akan gerak ke hadapan Stone dan Shrapes masih lagi di kawasan tersebut. Perlu dibangunkan semula, tapi siapakah yang akan mendapatkan kill point tersebut? Rasanya For Rivals dah mula nak bergerak ke dalam circle, tidak mahu membazir terlalu banyak masa. Tapi untuk Ravenclaw, healing dahulu. Beliau ada banyak health kit, ada banyak bandages. Shrapes juga mampu untuk melakukan tersebut dan mereka akan mencari rotasi yang jauh untuk masuk ke dalam circle. Kalau kita lihat kan, kawasan mereka di bahagian timur tu pun nak masuk ke dalam susah. Kalau dia nak masuk ke dalam circle pun, punyalah banyak tim yang perlu digaduhkan dan tercari risau kepada For Rivals. Tapi Zuxi dan juga Ravenclaw kiri dan ke kanan Zuxi. Dia tak tahu, VPE, Ravenclaw tak sangka ada seorang lagi player BTR di kawasan tersebut ditangkap begitu saja. Dan sekarang ni untuk VPE masih tinggal 2 player saja, Stone dengan teammate dia di dalam blue zone, dan rasanya mereka tidak ada banyak resources, perlu mencari lagi bandit dan juga health kit. Situasi yang agak sukar untuk Vampire lah. Mereka mungkin tak patut splitting. Kalau nak langgar pun, menjaga ada orang kat situ, bawa 2 orang at least. Sebab dia sempat turun ke kenderaan, daripada kenderaan beliau untuk menembak. Itu lah, kawan-kawan terlalu jauh untuk membantu. Dan Victron Relay akan mendapatkan mata ketiga hasil daripada pembunuhan ke atas player daripada Vampire. Tapi macam kau cakap, dia orang tak ada banyak sekali resources untuk Vampire, tapi ada 9 first aid kit untuk guna pakai oleh player Bigatron yang terakhir. So dia boleh dapatkan placement point yang agak lumayan jugalah dengan 1 orang player saja yang tinggal. LGD ini bukan map terbaik mereka, kita tahu tim China. Mereka tak begitu arif di map Sunhawk kalau dibandingkan dengan tim-tim daripada SEA maupun daripada sebelah barat. LGD, adakah mereka akan tukar perkara tersebut? Chicken Dinner dekat sini yang akan menaikkan mereka semangat dan juga ranking mereka daripada nombor 16 itulah, sebab mereka paling tercorot. Tapi For Rivals akan melanggar Bacon Time. For Rivals, Boki akan masuk dahulu. Bacon Time akan diasahkan. Boki dengan agresif terus